lilladzina taqaw, untuk mereka-mereka yang bertakwa. Maknanya untuk yang bertakwa lah. Lebih baik daripada dunia dan isinya Allah Ta'ala sediakan kepada siapa? Untuk orang yang bertakwa. Jadi para tadi sekalian, saya baca satu tazkirah, satu kitab tazkirah kaitan dengan takwa ni para tadi. Ada seorang tukang korek buku. Hari itu dia di tempat malam pula. Orang tempat dia kalau tolong korek 3 biji buku, ada 3 kematian dia kata. Esok kita nak bumi 3-3 tu. Dia buat kerja seorang lagi buku ni. Dia cerita tazkirah dalam kitab Qurtubi. Tazkirah Qurtubi. Dia korek lah buku pagi buta ni. Tiba-tiba dah habis 3 biji buku dia korek seorang tersana di atas kubur tu, tertidur tu. Tak lagan sangat tertidur. Kemudian dia mimpi, dia cerita kaitan dengan takwa. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut perintah Allah, tinggal larangan Allah, itu hasil takwa. Bila dia terbaring di atas kubur, dia bermimpi ada 2 orang malaikat mari. Dia kata kepada kawan dia, 2 orang ni kata kepada kawan dia seorang, seorang ni kata kepada kawan dia yang seorang. Dia kata, sila luaskan kubur ini. Bagi apa kita tu menyanyi dalam fiqh tu, 2 marhalah. 2 marhalah. Dia kata sila luaskan kubur ini 2 marhalah. 2 marhalah ni maknanya 91 km. 2 marhalah. Kita sebenarnya mempuasa di 2 marhalah. Jadi 90 km lebih. Jadi malaikat ni kata kepada kawan dia, sila luaskan kubur ni sampai peringkat 2 marhalah. 2 marhalah. Kali 2 lah. Belah sini 2 marhalah, belah sini 2 marhalah. Punya lah luas 90 km. Kemudian pergi ke kubur ni pula. Dia kata sila luaskan kubur ini 60 hasta kali 60 hasta. Di 60 hasta kali 60 hasta pakai berdiri lah jadi. Masuk kubur satu lagi, dia kata sila sempitkan kubur ini 1 jengkal kali 1 jengkal. Banyak kubur. Kemudian tersedarlah si pengkorek kubur tadi ni. Dia kata sabarlah kubur buat ni saya nak tengok. Dia pun tak boleh tunggu dengan pakaian tu pun. Tak boleh. Tiba-tiba adalah diusung seorang lelaki yang bawa ke kubur yang diberi jaminan sampai 2 marhalah kali 2 marhalah. Maknanya luas. Di bawah jenazah tu
jiran-jiran, sahabat handai, teman-teman yang mengiringi jenazah. Tapi takwanya bukan. Tak apalah takwa bukan pun 70 hasta kali 70 hasta yang kuburnya. Maknanya kan, alhamdulillah dapat nikmat. Tiba-tiba dia tengok pula kubur yang disempitkan satu jengkal kali satu jengkal tu. Tiba-tiba orang ni, para hadirin sekalian, orang yang cukup masyhur, orang yang cukup hebat, berbagai-bagai lapisan masyarakat mengiringi jenazah sampai ke kubur dengan sahabat handai, dengan berbagai-bagai kegeraan, dengan berbagai-bagai cara pakaian, dengan berbagai-bagai lapisan, mulai daripada tasri sampai bawah tu ikut mengiringi jenazah dia. Orang kita hebat, tetapi para hadirin sekalian, jahat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jahat dengan manusia. Tak ada takwa langsung. Orang kata tak ada takwa, bahawa dia bagi duit tu, dia bagi duit tu, dia bagi duit ni, tak ada takwa lagi. Kita takut tu semua hampat lah. Jadi para hadirin yang dikasihi sekalian, hasil daripada sini, mungkin dia duit banyak, dia boleh sedekah sana, dia boleh sedekah sini, mungkin. Tetapi duit tu hasil daripada mana para hadirin sekalian? Kena tanya. Adakah hasil daripada titik peluru sendiri, ataupun hasil daripada penipuan yang kita dah sedekahkan? Jadi para hadirin sekalian, akhirnya bila tukang kubur ni tengok tukang kubur, subhanallah, dia kata orang ada hebat start ni. Dibandingkan masyarakat berbagai-bagai lapisan dengan mencetiknya, dengan fotonya, dengan berbagai-bagai kereta mengiringi jenazah ni. Betapa hebat, tetapi malah orang takut dan tidak ada takut. Tak takut Tuhan. Maka kuburnya itu disempitkan satu jengkal kali satu jengkal. Di para hadirin kena ingat. Sebab itulah para hadirin. Jadi nanti kita sebut al-qabru imma rawdatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Lihat kubur imma yang menjadi satu taman daripada taman-taman surga, atau menjadi satu kawah daripada kawah api neraka. Lihat kubur. Tu lihat kubur para hadirin sekalian. Kita akan sampai ke situ. Jadi para hadirin sekalian, ni kita nak cerita ada takwa atau ada takwa pada diri kita. Sejauh mana takwa yang ada pada diri kita sehingga kita dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qul a'udzubikum bi khairin min dzalikum. Katakan wahai Muhammad, apakah kamu mahu aku nak tunjukkan kepada kamu lebih baik daripada dunia dan isinya, untuk orang-orang yang bertakwa? Syarat dia bertakwa adalah tak ada manfaat hidup kita di atas muka bumi ini, tak ada takwa, tak ada takut kepada Allah. Sebab itu para hadirin sekalian, Nabi sebut takut apa kepada Allah. Apakah orang ini takut kepada Allah kalau sekiranya dia zalim manusia? Takut kan? Orang ini takut kepada Allah kalau sekiranya dia zalim manusia? Apakah orang ini takut kepada Allah kalau sekiranya dia tipu manusia? Apakah orang ini takut kepada Allah kalau sekiranya dia ni menindak manusia? Apakah orang ini takut kepada Allah kalau sekiranya dia ni menyeleweng harta benda manusia? Takut kan? Sebenarnya tak takut. Kalau kamu takut kepada Allah, tak jadi macam tu. Jadi para hadirin sekalian, kita harap kita ni termasuk di kalangan muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dijanji oleh Allah. Qul a'udzubikum bi khairin min dzalikum. Katakan wahai Muhammad, apakah kamu mahu aku nak tunjukkan lebih baik daripada dunia dan isinya ni? Hak manusia itu berhubung ni. Apa dia dunia dan isinya? Kalau ada dunia dan isinya kita tak nampak. Ni petrol, dengan balap, dengan DJ, dengan berbagai-bagai bukan. Ni dunia dan isinya. Minyak ni, seluruh dunia Islam ni, Allah Ta'ala punya minyak. Nu Dubai, kepada hadirin sekalian, pada tahun 70-an dulu tak ada pembangunan negara nelayan. Negara nelayan sahaja. Tetapi hari ini naik. Bangunan yang tinggi-tinggi mencakar lagi. Hasil daripada apa? Penemuan minyak. Tu penemuan minyak. Kuwait, Arab Saudi. Jadi ni semua Allah Ta'ala punya minyak. Nak ataupun tidak, aku nak ceritakan kepada kamu lebih baik daripada dunia dan isinya.
dunia dan isinya ini dinilai di sisi Allah walaupun hanya seberat sayap nyamuk, sudah pasti tidak diberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Sebab Allah Ta'ala tak nilai dunia dan isinya, maka Allah Ta'ala pun tak nilai dunia dan isinya. Bagilah minum, bagilah makan sekenyang-kenyang kepada siapa yang nak makan, siapa yang nak minum, siapa yang halaba, siapa yang nak berebut. Cari, nak cari sangat, nak berebut sangat, nak bermati-matian kerana harta benda dunia ni. Kau tak tahu, kau musuh berkelahi kerana jawatan dan kerana berbagai-bagai. Cari. Kalau dunia dan isinya ini dinilai di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk, sudah pasti tidak akan diberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Allah Ta'ala nilai sikit. Ya Allah Ta'ala nilai akhirat. Jadi para hadirin sekalian, untuk orang yang bertakwa, lilladzina taqaw jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Untuk orang yang bertakwa, syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, mereka kekal di dalamnya. Kita telah cerita syurga itu, saya hebat-hebat syurga macam mana, dan sekomat-komat syurga kita telah cerita macam mana. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam syurga. Para hadirin manusia ni, tabiatnya dia tak nampak hak jauh, dia nampak hak dekat. Hak jauh tak nampak, dia nampak hak dekat. Dia apa? Dunia, dia tak nampak di hari selepas mati. Sebab itu Allah Ta'ala sebut manusia bi'inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya buta sebenarnya bukan buta biji mata, tetapi buta hati yang ada di dalam dada. Mata jelek, tapi buta hati yang ada di dalam dada. Tak nampak hari akhirat. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sesungguhnya mereka melihat hari akhirat itu jauh, tak jumpa lagi jauh. Kiamat jauh lagi, kiamat jauh lagi. Para hadirin sekalian, memang kiamat itu jauh lagi. Tetapi manusia bila mati, kiamat tu keluar tengah jalan tu aksiden, mati, kiamat. Kiamatnya ada dua. Satu kiamat dunia, lebur dunia ni, itu lambat lagi lah. Tetapi kiamat yang kedua ialah kita mati. Hari ini kita mati, berlakulah kiamat kat atas diri kita. Yang kita dah nampak jauh-jauh tu, yang kita dah nampak jauh, kiamat jauh. Kiamat jauh lagi. Memanglah kiamat dunia jauh, tapi kita ni bila? Tak lama para hadirin sekalian. Tak lama. Keluar tu aksiden bila dia tu, matilah. Bukan payah kiamat. Jadi para hadirin sekalian, tak nampak kita dengan lupahan jauh lah kiamat. Dekat. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sesungguhnya mereka melihat kiamat jauh, dan kami melihat kiamat ini dekat. Allah Ta'ala dekat kan. Baik para hadirin sekalian, kita nak sebut siapa orang yang bertakwa. Yang kita baca tadi, katakan wahai Muhammad, apakah kamu mahu aku nak tunjukkan kepada kamu lebih baik daripada dunia dan isinya untuk orang yang bertakwa kepada Allah, syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai dan mereka kekal di dalamnya, wa azwajum mutahharah, dan isteri-isteri yang suci berada di dalam syurga. Isteri yang suci ni berada sekalian, tak ada haid dan tak ada nifas, tak ada kencing, tak ada pegel, tak ada busuk mulut, tak ada busuk badan, tak ada apa. Ini wazwajum mutahharah, isteri-isteri yang suci. Kadang-kadang
bidadari ni para hadirin sekalian duduk dalam syurga. Memang Allah Ta'ala cipta untuk alam akhirat. Dan cantiknya kalau kita duduk mengaji, comelnya, lawanya cara orang buat ibadat ni para hadirin sekalian. Orang sebut ibadat comel ni macam mana? Comel bidadari. Dia kata letak bidadari di sini, letak seorang pula kita buat pertandingan ratu cantik dulu di Kuala Lumpur. Dia menang. Pertandingan ratu cantik di Kuala Lumpur dia menang. Buat pertandingan ratu cantik di seluruh Bali dia menang. Buat pertandingan di seluruh negeri Kedah dia menang. Buat pertandingan di seluruh Malaysia dia menang. Buat pertandingan di seluruh Asia dia menang. Buat pertandingan di seluruh dunia dia menang. Oh lah buat semua macam tu. Kemudian letak dia di sini, letak bidadari pula di sini. Kita tengok dia dulu, comelnya. Kemudian kita tengok bidadari pula. Subhanallah, kita paling tengok dia pula termuntah kita. Tu tahap comel bidadari. Termuntah. Diriwayatkan bahawa ada seorang alim ni, dia mimpi tengok bidadari ya. Bunyi suara, bukan mimpi tengok, bunyi suara. Suara bidadari ni macam mana? Ana laka wa anta li. Aku milikmu dan kamu milikku. Macam tu. Dengar suara ya. Kemudian dia jaga waktu pagi ini sakit. Bila dia sakit, bini dia kemari tanya, apa hal tak tu dengan suara isteri dia. Tak sedap langsung, tak manja langsung. Ni nak cerita kita ni boleh cerita saja. Tetapi hakikat sebenar tu tak nampak lagi. Nanti berjumpa dulu baru nampak. Ni kita duk gila dah di atas dunia ni. Jadi para hadirin sekalian, sepatutnya kita nak gila apa yang ada pada sisi Allah. Apa ada pada sisi Allah Nuhan lebih kita nak gila ni. Jadi para hadirin yang dikasihi sekalian, wa azwajun mutahharat, tadi isteri-isteri yang suci. Sebenarnya orang perempuan yang duduk di atas muka bumi di hari akhirat esok, kerana ibadatnya yang banyak, ketaatan kepada Allah, tinggal maksiat, maka dia lebih comel daripada bidadari yang. Dan isteri kita itulah menjadi isteri kita di dalam syurga. Bidadari itu kan nombor 2, nombor 3 lah. Dan comelnya wanita ada di atas muka bumi di hari akhirat esok disebabkan ibadatnya. Bukan sebab soleh dia, disebab ibadat. Jadi kerana tu kalau terus sekalian, muslimat tak payah dia bimbang lah kalau kita bercakap tentang bidadari itu. Jadi bidadari itu duduk nombor 2, nombor 3 lah. Hak sebenarnya muslimat itulah isteri kita, itulah isteri nombor 1 dalam syurga. Para hadirin yang dikasihi sekalian, itu isteri-isteri yang suci. Jadi untuk orang yang bertakwa, Allah Ta'ala sifatkan. Siapa yang bertakwa? Ini masalah. Bagaimana cara untuk mendapat takwa? Dan siapakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Semua orang boleh mengaku pada hadirin sekalian. Semua kita boleh mengaku aku bertakwa. Semua kita bertakwa. Tak tahu nak bertakwa. Kamu bertakwa. Kita tak berani nak mengaku bertakwa. Allah boleh. Sebab apa? Semayang pun tak hati ya. Maksiat kuat, maksiat matanya, maksiat telinganya, maksiat faradnya, maksiat imannya, para hadirin sekalian, hati khususnya. Para hadirin, aku ni sifat aku dengan kawan-kawannya, hubungan aku dengan Allah tak hati saja, hubungan aku dengan manusia aku faham dan begini. Jadi kita tak sebut tak apa, tak berani nak mengaku. Kalau orang berani mengaku, tak tahu. Alladzina yaquluna rabbana, ini cerita sifat orang yang bertakwa ialah yang pertama. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ini kita nak nilai diri kita Allah sekalian. Apakah aku termasuk di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah sehingga aku dijamin mendapat syurga yang lebih daripada dunia dan isinya. Aku kekal di dalam syurga. Alladzina yaquluna rabbana, yang pertama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa
kami. Ini sifat yang pertama. Maknanya ampunilah dosa-dosa kami telah beriman, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi para hadirin sekalian, payah manusia ni nak iktiraf dia melakukan dosa, itu payah. Buat dosa, adakah dia rasa dia nak istighfar? Tu hak tak sembahyang, hak tak puasa, hak berjudi, minum arak, hak berkena orang, tipu orang. Adakah tipu perasaan dalam jiwa dia? Astagfirullahaladzim, tak tahu. Nak hantar buku tak boleh. Berasa berat sangat, tak boleh kata astagfirullah, tak boleh. Orang ni selagi dia duduk minum arak, kemudian dia teguh minum arak, adakah dia istighfar? Orang yang berjudi dan dia teguh berjudi, adakah dia istighfar? Orang yang duduk tipu orang, kemudian dia duduk teguh tipu orang, adakah dia istighfar? Orang yang tak sembahyang, kemudian duduk tak sembahyang tu pula sampai ke hari ini, adakah dia beristighfar dan mengaku dosa-dosa dia? Tak pernah mengaku. Jadi para hadirin sekalian, manusia ni apabila dia tak pernah iktiraf, tak pernah sedar dengan dosa dia buat, dia tak akan istighfar sama sekali. Tak pernah sedar dengan dosa. Dosa tu jadi. Asal orang sekalian. Orang perempuan punya orang, jelas tak dedah orang. Kemudian dia kata apa? Lah dosa apa? Tengok apa? Aku tak nak syahwat apa. Subhanallah, kaya macam tu. Dua orang mungkin tak nak syahwat. Mudah-mudah banyak sangat lagi tu. Jadi dia duk pandang dosa macam tu. Jadi para hadirin sekalian, orang yang mencuri dan tak pernah dosa bahawa curi itu satu, tak pernah sedar bahawa mencuri itu satu dosa, dia tak pernah istighfar. Orang yang menipu dan tak pernah sedar bahawa penipuan itu satu dosa, tak pernah istighfar. Orang yang berkena orang dan dia tak pernah sedar, tak pernah insaf bahawa berkena orang itu satu dosa, tak pernah istighfar. Orang tak sembahyang, tak puasa, tak tunai haji, dan dia tak merasa bahawa itu semua dosa dan dosa besar orang tu, dia tak pernah istighfar. Jadi nak tipu istighfar payah. Tambah nak timbul taubat lagi tak payah. Istighfar tu senang sikit. Astagfirullahaladzim. Nak kata aku payah. Jadi para hadirin sekalian, sebab itu Allah Ta'ala letak orang yang bertakwa ni kepada Allah, yang dijanjikan dengan syurga, kekal, dan dijanjikan dengan bidadari, isteri-isteri yang suci, mesti orang tu bertakwa. Dan di antara sikap orang yang bertakwa ialah beristighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah menandakan bahawa kamu telah insaf dan sedar bahawa kamu telah melakukan dosa dulu. Jadi kita ni semoga para hadirin sifat itu ada pada kita. Kita ada ilmunya istighfar, nak hidup astagfirullahaladzim, nak hidup astagfirullahaladzim. Naik kereta, astagfirullahaladzim. Tadi tersilap bercakap, astagfirullahaladzim. Kawan aku berasa dengan aku buat hello. Nak tanya, tadi saya ada cakap tadi, ada berasa dengan saya. Saya minta maaf kalau berasa dengan saya. Ada kita dia tak pernah. Para hadirin sekalian, bila tak pernah tak ada istighfar. Macamlah para hadirin, orang yang tak puas hati dengan rezeki yang dikurniakan kepada dia, maka dia tak pernah merasa cukup dengan apa yang ada, dia tak pernah bersyukur. Boleh sehari RM20, dia tak kata apa, alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala bagi rezeki. Yang ada laku RM20, maknanya dia tak tentu. Benda tu duduk pada perasaan kita. Kalau kita berasa banyak, subhanallah, hari ini rezeki berlebih, aku menjaga hari ini rezeki dapat lebih sikit. Untuk tolak apa tu ni boleh RM30, alhamdulillah. Maknanya dia rasa banyak. Nikmat Allah dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu boleh 100 pun, dia duk rasa elah sikitnya, tak akan terkeluar daripada mulut dia. Terima kasih kepada Tuhan, alhamdulillah hari ini bagi rezeki kepada aku. Tak apa. Nak sedar para hadirin sekalian. Ni semua hati busuk kita. Ni semua duduk dalam hati busuk
satu orang pergi tasawuf ni semua berkaitan dengan itu. Tak cukup lagi Iblis kata, aku boleh RM10 pun aku kata Alhamdulillah. Aku boleh RM1 pun aku kata Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kalau tak boleh lah tahu. Nak kata Alhamdulillah juga, ini berat. Padahal di sebalik bala, para hadirin sekalian, ada nikmatnya. Di sebalik bala ada nikmat. Di sebalik bala ada nikmat. Di zaman Zulkarnain, Luqmanul Hakim ni dia cerita kepada anak dia di sebalik bala ada nikmat. Anak dia tu tak percaya, wahai ayahku, ada pada sebalik bala ada nikmat, aku tak percaya. Nak kena tengok sendiri pun percaya. Nak tengok sendiri, takdir Allah. Maknanya nak bersyukur juga jika nak kata apa. Jadi orang pada sekalian, adik apa gaji boleh RM100 ada orang boleh syukur Alhamdulillah, ada orang RM1,000 pun tak syukur lagi. RM1,000 saja lah, RM1,000 saja yang kita ni subhanallah RM1,000 saja dapat tak syukur lah. Nak kata terima kasih kepada Alhamdulillah tak ada, tambah boleh RM100 lagi dah, boleh RM10 lagi dah, tambah ditimpa pahala lagi, kita tak reda dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Luqmanul Hakim nak ajar anak dia di balik pahala nikmat. Apa nikmat dia kata, aku tak percaya selagi aku tak tengok dengan mata Allah aku sendiri baik. Tiba-tiba Allah Taala diberi ilham kepada Luqmanul Hakim. Di sana ada seorang Nabi telah pun dilahirkan menyebarkan agama, maka kamu nak kena mengajikan Nabi itu. Dia baca anak dia, jom kita pergi mengajikan Nabi sana. Anak dia punya orang jalan. Bila berjalan-jalan semua mula ni perjalanan lancar. Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Luqmanul Hakim nampak kampung sana. Warga asap, kampung tu ada asap. Belum ada kampung lama macam tu. Boleh ada asap dia, kita berjalan jauh-jauh ada asap. Kita ada kampung tu lah. Jadi dekat lah. Tiba-tiba bila dekat ni, si anak Luqmanul Hakim ni jatuh sakit. Sakit tergula, sakit tenang, tak agak habis. Dia kata, ayah mak tengok ayah ni kena malam jadi ada nikmat kan? Kena nikmat. Tiba-tiba pada tadi sekalian jadi panas terik sampai kandai pun tak agak nak jalan. Panas terik, air tak ada di kawasan Padang Sahara. Kandai pun tak agak nak jalan dah. Ada spare air sikit je untuk manusia, untuk dua orang ni. Kemudian kalian tak nak jalan, turun jalan kaki. Nak jalan kaki macam mana ni si anak Luqmanul Hakim kaki turun ni. Dia kata, ayah tengok di sebalik bala ada nikmat kan? Tiba-tiba orang tadi sekalian bermalam di situ. Bila bermalam di situ, esok pagi dalam keadaan kampung tu terbakar, adalah malaikat di mari. Malaikat lah Allah Ta'ala hantar malaikat mari berjumpa dengan Luqmanul Hakim. Dia kata, sebenarnya kampung tu ditimpa bala kerana
apa kita tak diminta bersyukur, tapi diminta bersabar. Sabarlah, kita disebalik Allah. Jadi para hadirin sekalian, yang saya sebut tadi berkaitan nak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, mestilah timbul dalam apa aku buat ni menjadi dosa, baru dia istighfar. Malah para hadirin sekalian, berapa banyak di kalangan kita yang tak rasa berdosa apa dia dekat, tak rasa berdosa apa dia tengok, tak rasa berdosa apa dia dengar, tak rasa berdosa apa tangan dia buat, apa kaki dia buat, tak rasa berdosa. Dengan dengkinya, dengan iri hatinya, dengan pemusuhannya, saling bertelingkahnya antara satu sama lain, dengan tak semayangnya, dengan tak puasanya, tak rasa berdosa apa. Masa waktu maghrib buat dah, tak rasa dosa apa-apa, nak istighfar. Tak ada nak istighfar. Jadi kalau orang tu boleh istighfar, para hadirin sekalian, menandakan bahawa dia telah sedar, dia telah melakukan dosa, maka Allah Ta'ala angkat dia termasuk di kalangan muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, insya-Allah. Allah Ta'ala akan tanda. Itu tanda para hadirin sekalian. Bila Allah Ta'ala kurnia kepada kita boleh istighfar ni, banyak kelebihan-kelebihan, nanti kita cerita Allah Ta'ala. Kelebihan istighfar tu banyak pula cerita-cerita. Malam ni kita nak cerita boleh istighfar tu, alhamdulillah. Nak naik tahap sikit lagi, lebih baik daripada istighfar ialah bertaubat kepada Allah. Itu lebih baik. Sehingga Allah Ta'ala cerita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Dia naik tahap. Tadi kamu ni daripada tak insaf, tak sedar, kamu telah beristighfar, maknanya kamu telah ada sedikit peningkatan, iaitulah kamu ada sifat muttaqin. Walaupun kita tak kata kamu bertakwa lagi, tapi ada sifat muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa ialah beristighfar kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah beristighfar kepada Allah. Jadi ada istighfar tu, alhamdulillah. Nak naik tambah sikit lagi, lebih baik daripada istighfar ialah taubat. Bila kita boleh bertaubat, para hadirin sekalian, taubat ni lebih besar daripada istighfar. Sebab bahawa istighfar ni, kita buat dosa dan kita nak buat lagi dosa tu. Tapi kita rasa dosa orang, kita astagfirullah, aku telah buat dosa wahai Tuhan. Tapi dalam perut nak buat lagi. Kita boleh istighfar, tu bagi okey lah. Taubat ni para hadirin sekalian, dia naik tahap lebih daripada istighfar. Kenapa? Kerana dia yang pertamanya meninggalkan maksiat. Itu syarat taubat. Yang kedua, berazam tidak akan buat lagi. Yang pertama, tinggal maksiat. Yang kedua, menyesal. Yang pertama, tinggal maksiat. Yang kedua, menyesal di atas tindakan dia. Yang ketiga, berazam tak buat lagi. Itu makna syarat taubat. Ada lekat 3 syarat ni, nama dia kita orang yang bertaubat. Bila kita orang yang bertaubat, dia naik tahap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang suka membersih diri. Abu Ishaq Al-Isfirayini, seorang alim yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut Abu Ishaq Al-Isfirayini ini seorang orang alim, orang yang hebat. Dia nak bertaubat kepada Allah 30 tahun. Dia berdoa kepada Allah untuk dapat bertaubat. Kita biasa berdoa kan, ya Allah, kita bisa bertaubat ni. Istighfar ke kakak? Istighfar ke kakak wahai Tuhan? Aku ni tak bisa beristighfar. Aku minta kepadamu, jadikanlah aku orang yang boleh bertaubat. Sekali pun cukuplah dari hidup ni. Tak boleh juga orang terlihat. Abu Ishaq Al-Isfirayini ini berdoa 30 tahun supaya dia tak boleh bertaubat. Jadi kita tanya dengan kita, ni bertaubat ke? Dengan perangai dulu-dulu, perangai aku tak semayang dulu, perangai aku tak puasa dulu, perangai aku tipu dulu, perangai aku jahat dulu. Aku bertaubat ke tak?
para tadi sekalian, kelebihan yang cukup besar. Nabi sebut al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa sebelum ni semua sekali. Maknanya kalau orang kafir umur 60 dah, dia baru masuk Islam dengan dosa zinanya, dengan dosa akhlaknya, dengan dosa judinya, dengan dosa tipunya, dengan dosa bunuhnya, semua Allah Taala. Tu al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa sebelum ni semua sekali. Wal hajjul mabrur yajubu ma qablahu. Nah, haji mabrur menghapuskan dosa semua sebelum ni. Haji mabrur. Kita lagi buat haji, dapat haji mabrur, maka Allah Taala hapuskan dosa kita sebelum ni semua sekali. Kayaumin waladat umum, seperti mana hari yang dilahirkan oleh ibunya. Itu dosa kelebihan buat haji. Kemudian yang ketiga ni, untuk orang yang kita dah masuk Islam dah, macam mana nak masuk Islam semula? Itu orang kafir saja pada tulis sekalian. Dan kita ni buat haji dah, takkan nak ulang lagi, boleh dah. Ada lagi satu orang tak ada boleh. Taubat ya. Wa taubatu tajubu ma Allah. Dan taubat menghapuskan dosa sebelum ni semua sekali. Itu kelebihan taubat. Jadi para hadirin sekalian, kita sebut tadi Abu Ishaq ni pun ada orang tanya ke dia, tanya dalam mimpi dia jumpa seorang lelaki. Orang lelaki tanya dia, kamu minta apa Abu Ishaq? Dia kata, aku minta taubat. Mu tahu tak apa yang kamu minta? Hubbullah. Apa yang kamu minta adalah cinta Allah. Dia kata sebab apa minta cinta Allah? Maknanya kamu minta Allah Ta'ala cinta kepadamu. Aku minta bertaubat, bukan aku minta Allah Ta'ala cinta kepada aku. Dah hakikat sebenarnya kamu berdoa kepada Allah 30 tahun supaya kamu dikurniakan boleh bertaubat daripada segala dosa. Sebenarnya kamu berdoa supaya kamu dicintai Allah. Sebab apa pula? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Apabila kamu boleh bertaubat, maknanya Allah Ta'ala cinta kepadamu. Kamu dah minta aku ya bayarnya. Jadi para hadirin sekalian, itu tahap-tahap yang ada dalam Islam. Jadi kita malam ini paling kurang para hadirin sekalian, alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang berkata, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, kami telah beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami daripada api neraka Allah. Malah ni baru satu saya sebut ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun kita tak berani nak mengaku kita ditakut Tuhan, tapi bila kita mula istighfar tu mana tanda bertakut Tuhan. Naik tanda sikit. Jadilah naik tanda sikit pun. Kita tanam naik tu para hadirin sekalian. Bukan nak naik jadi pokoknya terus, kita bubur biji dulu pokok itu bubur biji ya. Jadilah tu tanda tu nak naik pokok. Kita pun siram, kita pun baca, kita pun jaga, insya-Allah pokok tu akan besar. Jadi macam itulah para hadirin sekalian. Mula kita istighfar tu menandakan kita ada sikit takut kepada Allah. Ada sikit. Kita istighfar lagi, takut lagi. Kita pun ingat dosa-dosa kita buat semua, maka kita pun naik lagi tahap kita insya-Allah. Jika kita digelar di sisi Allah ataupun dipanggil di sisi Allah bertakwa kepada Allah. InsyaAllah kita sambung lagi apa sifat-sifat muttaqin. Ini baru naik tahap sikit. Banyak sangat lagi para hadirin sekalian, ada sedar tak sedar. Oh, subhanallah. Duk tipu tu lah. Duk curi tu lah. Duk berkenal kawan tu lah. Subhanallah, tak ada. Bila nak istighfar? Tak ada. Kita kata tu ada, dia ada istighfar tu, kita tengok TV. Istighfar ni para hadirin sekalian, kalau di mulut saja, hati tak istighfar tak ada. Istighfar di mulut kan. Astagfirullah, hati dah nampak di mana tak tahu, fikir nak tipu lagi. Aku nak tipu siapa pula ni? Astagfirullah mulut ya. Jadi itu para hadirin sekalian tak dapat. InsyaAllah kita sambung lagi sifat muttaqin seterusnya. Kita didik dulu lah, istighfar ni kita jaga dulu. Kalau boleh naik sampai mereka taubat, satu lagi besar insyaAllah. Jadi sepada itulah para hadirin sekalian, saya ada program satu lagi tempat insyaAllah nak kesih ada program isih ceramah insyaAllah. Jadi sepada itulah saya ulang sekali lagi para hadirin sekalian, saya ada bawa
kunna maridan